Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang Jumaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita akan berjumpa dengan semulia-mulia bulan dan sebesar-sebesar bulan, iaitu bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan adalah bulan latihan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu akan puasa sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat dulu yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya adalah kamu daripada orang yang bertakwa. Maka maksud daripada Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa sebulan di bulan Ramadan tak lain tak bukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah 11 bulan dah kita ralik, telah lama dah kita lalai daripada Ramadan tahun lepas. Kita kau mundur iman kita, kau rendah ketakwaan kita, sehingga tiba semula Ramadan. Maka marilah kita bersemangat, marilah kita penuh azaman untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan akan nanti. Sedang Jumaat dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintah puasa di bulan Ramadan ada beberapa hikmat. Yang pertamanya, untuk daripada puasa yang sahih, yang betul, dapat menjagakan, dapat bangun hati orang mukmin kepada ingat Allah Subhanahu wa taala. Dah lama lalai, galik kepada ibadat kepada Allah taala, dah lama sibuk dengan kerja dunia. Maka tiba Ramadan, kembali semula kita menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita puasa dan juga dengan kita qiyam pada waktu malam, daripada tarawih dan qiyamul lail, daripada kita baca Al-Quranul Karim dan kita sedekah dan sebagainya. Yang kedua, daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fardukan puasa sebulan di bulan Ramadan supaya memenuhi kita ni dengan ibadat, supaya memenuhi hari kita, malam kita penuh dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada bulan lain dah sedikit saja kita ambil habuat untuk awak amal ibadat. Sedikit saja, semaya 5 waktu saja. Masalah kita bebas, kita luar banyak untuk sia-siakan. Tetapi apabila Ramadan, Tuhan kehendak nak hamba dia ni penuh daripada sejam, daripada semasa, daripada seminit dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lebih-lebih lagi kita duduk pada siang hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, maka itu dikira pahala bagi kita. Dan kita bertambah lagi pada waktu malam untuk menjunjungkan perintah Allah SWT, membangunkan syiar Allah SWT, iaitu kita semaya. Dan hikmat yang ketiga daripada puasa yang sahih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa dapat memadamkan, hapuskan sifat kekasaran kita. Sifat kasar kita, sifat marah kita, sifat yang dicela oleh syarak. Apabila kita puasa duduk dalam keadaan lapar, penat, tak rak, lemak lotek, maka kita tak gaduh nak balas bantah, kita tak ada habuai untuk nak kasar, kuat di antara sama lain, kerana kita duduk dalam keadaan lapar. Hanya saja kita tunggu untuk nak berbuka puasa saja. Yang keempat daripada hikmat Allah SWT, perintah kepada kita untuk berpuasa sebulan. Tidak puasa pasal sebulan 3 hari, tapi sebulan penuh di bulan Ramadan. Terutama sekali Allah SWT dikehendak kepada hamba dia untuk terima sifat rahmat. Timbul sifat rahmat kasih sayang di antara sama lain. Apabila puasa, semua dalam keadaan lapar, siaplah kepada saudara dia semua. Ada bagi makan dia, ada bagi tabarak, ada bagi sedekah, ada hadiah dan sebagainya. Maka timbul dalam masyarakat Islam pada bulan Ramadan, terima perasaan kasih sayang kepada orang lain, siaplah kepada orang lain. Itulah beberapa perkara daripada hikmat yang Allah SWT perintah kepada kita untuk berpuasa. Yang terakhirnya hikmat daripada kita puasa sebulan ni, dapat hapuskan beberapa penyakit dalam tubuh badan kita. Daripada sel-sel yang penyakit, apabila kita dalam keadaan lapar, habis makanan dalam perut kita, ia akan mampuhkan sel-sel ataupun benih-benih penyakit kita. Maka alhamdulillah, itulah daripada hikmat-hikmat yang Allah SWT perintah puasa kepada kita. Kemudian bagaimanakah kita nak takwa kepada Allah SWT pada bulan Ramadan? Apakah takwa? Takwa ni kita jangan tinggal segala perkara yang Tuhan marah. Kita jangan tinggal walaupun belawang, walaupun suka di hati kita, tapi benda tu Allah SWT tak suka, maka kita boleh tinggal, kita boleh jauh, dan kita boleh usaha buat hak Tuhan buat, hak Tuhan suruh, kita boleh laksana benda hak Tuhan perintah. Maka ketika itu dinamakan takwa kepada Allah SWT, menjujurkan segala perintahannya dan menjauhi daripada segala larangannya. Beberapa perkara yang datang daripada sunnah Nabi SAW tentang apabila datang Ramadan, apakah patut seorang Muslim berlaku pada bulan Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan hal keadaan dengan penuh dengan iman dan juga harap kepada pahala, nescaya diampun baginya dosa yang telah lepas. Bagaimanakah kita nak dapat puasa iman dan wahtisaban? Puasa yang diterima oleh Allah SWT bukan hanya sahaja kita patai daripada makan ni, bukan hanya sahaja kita patai daripada minuman dan setubuh dan sebagainya, bahkan kita kena patai juga semua larangan Allah SWT daripada mulut kita. Tidak kita berbohong, tidak kita bermengupak, tidak kita bermengacung daripada semua akhlak yang dicela oleh syarak, maka kita jauhkan. Kerana Nabi SAW telah bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak boleh tinggal akan perkataan tak molek, perkataan buruk, dusta dan beramal dengan dia, maka tidak berhajat bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia menahan daripada makan dan minumnya. Jika kita tak boleh patai mulut-mulut kita, maka seolah terhadap patailah makan ni dan minum ni kerana saja ya. Lapar saja ya, dahaga saja jika mulut kita tak patai. Sebab itulah beringatlah saudara-saudari muslimin muslimat
pada bulan Ramadan, jangan kita hanya saja lapar perut dan dahaga air sahaja tetapi pahala tak ada. Kita kena jaga juga mulut-mulut kita daripada perkara yang jahat, daripada perkara yang berlaku balah dagi mari, semua itu kita kena jaga. Baru kita puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jaga siang hari kita tu daripada berlaku kesalahan. Mulut kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga. Hanya saja kita lillahi ta'ala buat apa hak Tuhan perintah saja di siang hari Ramadan. Baru sempurna Ramadan kita, baru sempurna puasa kita. Seterusnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang bangun, sesiapa yang berdiri hidup semaya malam, daripada semaya tarawih, daripada semaya qiyamul lail, siapa yang jaga semaya, itu yang tunjuk takwa kita kepada Allah SWT ketika kita semaya. Kadang-kadang nafsu kita tarik kita nak main ke situ ke sini, nak makan gotu goning, maya tak ada sudah. Maka Tuhan suruh kita teruskan bersama iman. Tetapi kita tak ada, tak gerak. Maka itu belum lagi kita semangat, belum lagi kita sempurna iman, belum lagi kita bertakwa kepada Allah. Tuhan suruh kita berjemaah semaya tarawih, qiyamul lail, baca Quran, tapi nafsu kita, hawa nafsu kita dok tarik kita, heret kita untuk cabut daripada perintahan Allah SWT. Kalau kita turut hawa nafsu kita, bermakna kita tak sapa tujuan hak Tuhan suruh kita puasa, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ni takwa. Takwa kena kita ni dengan Tuhan lari. Tuhan suruh mari dah semaya dalam masjid lari, tak ada sudah. Bahkan kalau kita kira berapa jam kita dok kerja masuk kebun, berapa jam kita dok kerja hal dunia, kita tahan boleh. Kita tahan boleh, mabola berjajah, tak tahan boleh. Tapi apabila mari solat tarawih, tak sampai sejam kadang-kadang, tak boleh nak tahan dah kita. Tak boleh nak tahan dah. Kerana kita tak ada takwa kepada Allah SWT. Takwa kita terrendah. Takwa kita tak sapa hak Tuhan kandak. Kalau kita benar-benar takwa, kita jangan sabar. Kita jangan tabah. Dah daripada berdiri lama, daripada lambat semaya sudah. Hanya sahaja kita nak lillahi ta'ala, nak keredaan Allah SWT, nak Tuhan suka kita. Bukan nak keredaan hawa nafsu, bukan nak keredaan apa ni? Suka hati kita. Bukan nak kesukaan hawa nafsu kita, nak keredaan Allah SWT. Begitulah kalau kita kira banyak lagi benda dunia kita boleh buat lama-lama tak ada rasa gana, tetapi semaya tarawih sejam saja kita tidak boleh tahan. Maka tunjuk kata takwaan kita itu lemah. Sebab itulah pada bulan Ramadan ni kita kena latih. Latih ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, biar widya tu kemuncak tinggi. Tinggal benda dunia. Tak belakang dulu. Tak sudah tengok jam. Biar semaya tak sudah kira, tak sudah tewas dengan jam. Tewas dengan sudah kalian kata email. Lambat, sudah bangat lambat pun sudah kalian kata email. Jangan duk semaya tewas dengan jam. Ni semaya ni tengok jam belah-belah. Lama ni. Kerakaat ni lama dah bila. Mana hati kita tak ada tawajuh dalam semaya kita. Mana kita nak menekat iman kita? Mana nak menekat ketakwaan kita? Duk bila jam, duk bila apa ni? Sudah bangat-bangat. Sebab itulah ulama kata as-sawab ala qadril masyaqqah. Pahala ni dah di atas kadar kesusahan. Amalan mana kita penat susah, maka ia lebih banyak pahala daripada amalan kita buat star, walaupun banyak sekalipun buat tapi star. Maka banyak tak dibilangkan. Hak dibilangnya penat, letih, lama. Maka itulah pahala dapat bertambah-tambah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berdiri pada malam itu qadar, apabila tiba 10 akhir Ramadan, kita marilah mendekatkan lagi ketakwaan kita dengan kita i'tikaf, baca Quran dan sembahyang dan sebagainya daripada amalan. Mudah-mudahan kita betul amalan kita ni daripada khairum min alfi syahr. Malam tu qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan cari mana?
Kita semaya pada sehari tu cukup 20 rakaat, cukup 8 rakaat qiyamul lail, baca Quran lagi. Pergi betul malam tu qada supaya dengan kita buat lagu tu selamanya 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau kita kira, kita buat, ini panggil fursah hak tahawil kita. Promocan hak tahawil kita. Kalau kita tak rebutkan, rugilah kita. Dan terusnya daripada amalan bulan Ramadan, lepas daripada 3 perkara saat ni, iaitu kita banyakkan sedekah. Kita banyakkan sedekah. Kerana Nabi SAW datang hadis daripada Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi, adalah Nabi yang sangat borah di antara manusia. Nabi orang borah, beri semata-mata kepada fakir miskin, kepada orang susah. Tak ada kena minta, Nabi beri. Nabi tak simpan untuk nak makan isak. Nabi tak simpan harta dia untuk nak guna isak. Apa yang ada hari ni dia guna hari ni, infak hari ni. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan adalah Nabi bersangat borah lagi apabila bulan Ramadan. Bulan lain Nabi borah, tetapi apabila tiba Ramadan, bersangat terborah Nabi SAW. Kita kena azam. Tahun ini setiap hari 30 hari ni kita kena ada makanan untuk hadiah kepada orang. Di jiran kita hari ni seorang, Isak pula kita beli gapa pula seorang. Di kerabat kita ke jiran kita, sehingga dalam sebulan ni 30 hari kita boleh beri semua kepada 30 hari tu boleh beri belaka. Kerana Nabi ni ajwadun nas. Kita kena azam. Sadak bimbang rezeki kita tambah. Kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan agak sesak, agak kaya, boleh makan semua, boleh makan. Tak bimbang rezeki. Padahal boleh lah kita makan cuma. Dah cuma duit takut habis tak cukup. Tapi bulan Ramadan tidak cuma. Bahkan cukup. Bahkan lebih. Itu ni yang atas amalan Ramadan ni, amalan borah. Banyak sedekah. Dah banyak beri makan kepada orang. Lebih-lebih lagi kita beri makan kepada untuk orang buka puasa. Maka dapat pahala seumpama orang tu puasa dah. Dan yang terakhir iaitu amalan Quran. Kerana wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu al-Quran. Wa kana yalqahu Jibril alaihi salam fayudarisuhu al-Quran. Maka adalah Jibril ni berjumpa dengan Nabi, temu dengan Nabi untuk mengajar Quran kepada Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan. Yang kelima, amalan Ramadan iaitu amalan Quran. Kita kena hidup Quran. Lebih-lebih lagi dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita kena ada gemar hadiah kepada anak-anak kita yang mana khatam Quran pada tahun ini. Yang mana banyak khatam, ada hadiah. Ada hadiah dalam rumah, dalam masjid, dalam kawasan, dalam kampung. Pia yang khatam Quran kita kena ada hadiah untuk gemarkan. Dan juga apabila kita nak muda-muda kita dia banyak baca Quran, kita kena jaga, kena ada darul mafasid. Kena sekat benda halangi itu, iaitu telefon. Telefon ni dah kena ada dalam rumah ni untuk simpan. Siang hari Ramadan untuk baca Quran, taruh di telefon. 2 jam ke sejam ke koci, taruh untuk buka Quran, tengok Quran. Supaya teruskan Quran kita ni boleh banyak. Jika kita suruh biar-biar suruh tak ada ambil amati, telefon duk nantilah Quran boleh muka boleh sepipi ataupun 2-3 baris mula taksir dah, ambil telefon pegang. Kita kena buat jadual dalam Ramadan, simpan telefon untuk anak kita baca Quran. Dan kita sendiri pun sekali berlomba buat halaqah Quran dalam rumah dan dalam masjid. Kita kena hidup, kerana bulan Ramadan bulan Al-Quranul Karim. Begitulah 5 perkara daripada amalan-amalan Ramadan. Yang pertamanya, puasalah dengan sempurna. Tidak rusak puasa kita, jagalah mulut kita. Yang kedua, qiyam dengan sempurna pada waktu malam. Biarlah kita susah, biarlah kita letih, asalnya Allah SWT redha kepada kita, suka kepada kita. Yang ketiga, berubuklah pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran khairum min alfi syahr, iaitu amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat iaitu amalan sedekah, amalan tabarrak, amalan tabahkan makanan, tabahkan harta benda untuk umum, untuk fakir miskin. Dan yang ketiga iaitu amalan Al-Quranul Karim. Kena hidup Quran dalam rumah, dalam masjid, dalam masyarakat, dalam kampung. Mudah-mudahan 5 perkara ni ialah amalan untuk
hidup dalam bulan Ramadan, dan syiar bulan Ramadan iaitu 5 amalan inilah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلن وطاعته لعلكم تتقون لعلكم تفلحون. Sedang Jumaat dihormati sekalian, tidak berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Maka haraplah kita buat persiapan dah daripada rumah kita, kebersihan rumah kita, dan buatlah di suasana yang berkat dari rumah kita. Sipailah kebersihan tempat apa semua supaya jadi tempat yang berkat pada bulan Ramadan nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma ansur إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم اللهم ارحم شهداءهم وهون جرحاهم وفك أسراهم اللهم أيدهم قوة وهمة في قتل أعدائك اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن صالحهم اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقيموا الصلاة.